يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Pada pagi ini kita teruskan hadis berikutnya, muka surat 454, tuan-tuan ya, berkaitan tentang keutamaan sedekah. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tala'at syamsun illa bu'itha bijambataiha malakani yunadiyani wa innahuma yusmi'ani ahlal ardi illa thaqalain ayuhan nas hallumu ila rabbikum fa innama qalla wa kafa khairum mimma kasura wa alha wa malakani yunadiyani Allahumma ajil limunfiqi malihi khalafan wa ajil limumsiki malihi salafa. Maknanya Rasulullah SAW bersabda, tiada terbit matahari melainkan di sampingnya ada dua malaikat yang berseru supaya mendengar penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Maknanya pada diri setiap manusia, tuan-tuan, ada dua malaikat yang berseru setiap hari. Semua makhluk mendengar kecuali jin dan manusia. Maknanya haiwan dengarlah, sebab jin manusia saja disebutkan di sini. Maka seruan malaikat tersebut adalah, wahai manusia, segeralah kamu menuju kepada Tuhanmu. Segeralah kamu menuju Tuhanmu. Maka yang sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan ataupun melupakan. Mana sedikit yang cukup lebih baik daripada banyak yang melalaikan. Dan dua malaikat yang berseru, ya Allah, berikan kepada orang yang membelanjakan hartanya. Maknanya orang yang bersedekah lah, tuan-tuan ya. Wahai Allah, kata dua malaikat tadi, berikanlah kepada orang yang membelanjakan hartanya akan gantinya. Maknanya malaikat doa supaya
Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan harta kepada siapa yang membelanjakannya pada jalan Allah. Dan segerakan bagi orang yang kikir, bagi orang yang bakhil terhadap hartanya itu binasa. Na'udzubillah tuan-tuan. Doa daripada malaikat hanya kepada orang yang menginfakkan, bersedekah hartanya pada jalan Allah. Malaikat berseru, wahai Allah, gantikan, tentu kepada yang lebih baik daripada apa yang dibelanjakan. Tetapi sebaliknya kepada mereka yang kikir tuan-tuan, mereka yang kedekut, mereka yang bakhil, maka malaikat berdoa kepada Allah supaya Allah membinasakan hartanya. Amat menggerunkan hadis ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan ungkapan sedikit yang mencukupi lebih baik daripada yang banyak, tetapi dia melalaikan. Maknanya harta kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau sikit cukup, banyak tu kita bimbang dia banyak, dia menjadi melalaikan. Tapi kalau banyak tidak melalaikan, tak apalah kan. Inilah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, ada dua jenis manusia yang patut kita iri hati kepadanya. Dua jenis aja yang kita kena iri hati. Yang pertama, orang yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu pengetahuan, kemudian ilmunya itu diajarkan kepada orang lain. Itu kita kena iri hati pada orang tu. Sebab apa? Sebab barang siapa yang menunjuk jalan kebaikan, maka orang yang ditunjuk itu melakukan amalan, maka orang yang menunjuk itu dapat pahala sebagaimana orang yang mengamalkan tersebut, tanpa mengurangi amalan orang yang diajarnya itu. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua, kita patut iri hati kepada seorang itu, yakni orang yang Allah anugerahkan kepada mereka kekayaan, kemudian hartanya tersebut dibelanjakannya kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena iri hati kepada orang tersebut tuan-tuan. Di konsep harta ni tuan-tuan, sebenarnya apabila ianya kita perolehi daripada sumber yang baik, maka kecenderungan kita untuk membelanjakan kepada yang baik itu besar. Itu dia konsep harta ni. Dapat sumber yang baik, dibelanjakan pula kepada tempat yang baik. Maka bertambah-tambahlah dia punya ganjaran pahalanya tuan-tuan. Tapi sebaliknya, harta tersebut didapat pada sumber yang tak baik, sumber yang buruk, sumber yang haram, maka kecenderungan untuk membelanjakan ke jalan yang haram pun besar. Ingat tuan-tuan, orang menang nombor ekor nak beli sejadah masjid ke? Tak, dia tak beli. Dia tak akan beli sejadah masjid kalau dia menang nombor ekor. Salah hemat, duit yang dia dapat daripada menang nombor ekor tu dia beli arak pula. Jadi maknanya tuan-tuan, dapat sumber yang haram, maka kecenderungan untuk membelanjakan kepada jalan yang haram itu besar. Kemudian di samping itu tuan-tuan, sedekah yang kita berikan ini, kalau diberikan dengan ikhlas tuan-tuan, sebenarnya ada riwayat mengatakan dia boleh merubah orang yang menerima sedekah itu tuan-tuan dengan izin Allah. Ini disebutkan dalam satu riwayat tuan-tuan, bahwasanya ada seorang hamba Allah, dia nak bersedekah, lalu diberikan sedekah tersebut pada malam hari. Tapi sedekah tersebut diberikannya kepada pelacur. Diberikan sedekah itu kepada pelacur. Maka siang hari dia menjadi perbualan orang ramai. Ada orang sedekah ke pelacur, orang kata, Allah, dia kata aku dah salah dah bagi sedekah. Kata hamba Allah sebut, tak apalah, malam nanti aku akan bersedekah lagi. Malam yang kedua dia sedekah lagi. Rupanya dia bagi sedekah kepada perompak tuan-tuan, kepada pencuri. Maka siang harinya sibuk orang memperkatakan ada member tu sedekah kepada pencuri, dia sedekah kepada perompak, dia sedekah.
Allah, dia kata aku dah salah lagi dah bersedekah. Dia kata tak apalah, malam ni aku akan bersedekah lagi. Maka dia sedekah lagi pada malam tersebut. Rupanya salah lagi tuan-tuan, dia bagi kepada orang kaya. Kepada orang kaya tapi kedekut. Dia bagi kepada orang kaya. Lalu siang harinya pun menjadi perbualan orang ramai. Ada member tu bagi sedekah pada orang kaya, dia bagi sedekah. Dia kata Allah, dia kata aku serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan izin Allah tuan-tuan, maka dikatakan, riwayat mengatakan bahawasanya sedekah yang diberikan hamba Allah ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun diberi kepada pelacur, kepada perompak dan juga kepada orang kaya. Dan dengan sedekahnya itu tuan-tuan, dengan izin Allah, wanita yang selama ini kerjanya melacur tuan-tuan, dan dengan dia menerima sedekah tersebut, dia berubah tuan-tuan, berubah meninggalkan amalan buruknya selama ini. Dan juga begitu, orang yang tadinya merompak tuan-tuan, apabila menerima sedekah daripada orang yang ikhlas ni tuan-tuan, dengan izin Allah dia berhenti dah daripada kerjanya sebagai merompak. Begitu juga orang kaya yang menerima sedekah daripada hamba Allah, daripada hamba Allah yang ikhlas ni tuan-tuan, maka yang selama ini dia kedekut, akhirnya dia menjadi orang kaya yang pemurah tuan-tuan. Ini nampak tuan-tuan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang yang ikhlas tu kan, walaupun dibagi kepada orang yang rasanya kita tak layak terima kan, dengan izin Allah, dengan sedekah yang ikhlas tu, dia boleh merubah orang yang menerimanya tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Tu makanya kita kan kalau sedekah kepada siapa-siapalah kita sedekah, kita minta pada masa yang sama apabila hamba Allah yang menerima sedekah kita daripada sumber pendapatan yang halal tu, sehingga dia menjadi insan yang lebih baik daripada apa yang sebelumnya. Itu harapan kita tuan. Kemudian di samping itu tuan-tuan, berkaitan tentang ungkapan apa, sedikit yang mencukupi lebih baik daripada yang banyak tetapi melalaikan tuan-tuan. Jadi kepada kita kan, kalau seandainya Allah SWT anugerahkan kepada kita tu rezeki tu sedikit kan, maka jadilah kita orang yang qanaah, maknanya yang menerima apa adanya yang Allah berikan kepada kita kan. Dan kalau seandainya kita menerima apa yang Allah bagikan tuan-tuan, insya-Allah dia akan cukup tu, dia akan cukup. Yang paling penting sumbernya tuan. Kalau sumbernya halal, insya-Allah rezeki tersebut akan ada keberkatan di dalamnya. Yang barakah ni tuan-tuan, yang berkat ni kan, dia sebenarnya ada ulama mengatakan dia berasal daripada perkataan birkah. Birkah memberi makna kepada kolam. Kolam. Dan sifat kolam ni, sifat apa? Kolam ni perigi sifat perigi atau kolam ni kan, yang pertama apa dia? Airnya tenang. Airnya tenang. Kalau air berkocak mengalir itu bukan kolam. Kalau mengalir itu namanya sungai ataupun parit. Kemudian kolam ni juga tuan-tuan biasanya airnya banyak. Airnya banyak. Kalau sikit kolah, kolah kita kat belakang tu airnya sikit. Kalau kolam biasanya lebih banyak air daripada kolah. Jadi tuan-tuan, maka yang berkat ni apabila ulama mengatakan berasal dari kata birkah, maka yang berkat tu maknanya orang tersebut apabila rezekinya berkat, dia memperolehi ketenangan. Ada ketenangan dalam hatinya kan, hatinya tenang, hatinya damai, walaupun ya rezeki yang diperolehnya itu sedikit kan. Kemudian insya-Allah banyak tadi dia mencukupi lah. Sebab mencukupi, cukup ni tuan-tuan, dia tengok kepada individunya tuan-tuan. Setengah orang belanja satu hari RM10 cukup tuan-tuan, tapi setengah orang RM100 pun tak cukup sehari untuk dia. Itu tengok keperluan kita masing-masing kan. Dan pada masa yang sama tuan-tuan, kalau
sumber pendapatan yang kita peroleh ini berkat tuan-tuan, pada masa yang sama insya-Allah Allah akan mudah untuk mendorong kita memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala ni. Sebab dalam hadis disebutkan apabila Allah cinta kepada seseorang itu tuan-tuan, Allah SWT bagi faham kepadanya berkaitan tentang agamanya. Itu tanda Allah cinta pada kita tu, kalau kita banyak faham berkaitan tentang agama dia. Apabila kita banyak faham tentang agama ni tuan-tuan, maknanya Islam ni dia agama ilmu tuan-tuan, bukan agama taklid, bukan agama adat semata-mata, taklid membabi buta. Sebab ramai orang yang Islamnya hanya Islam adat tuan-tuan. Islam adat ni dia tak makan babi, tapi dia makan rasuah tuan-tuan. Itu Islam adat. Babi dia tak makan, tapi rasuah dia makan dia. Islam adat ni dia tak sentuh anjing, tapi perempuan yang bukan mahram disentuh dia. Bersalaman lelaki yang bukan mahram disentuh dia. Itu Islam adat tuan-tuan. Memang dia tak sentuh anjing. Sentuh anjing ni boleh samak tuan-tuan, boleh samak. Tapi sentuh wanita yang bukan mahram, nak samak macam mana? Nak samak macam mana? Ini yang isu yang paling hangat ketika ini. Memang kita tidak menafikan bahawasanya yang wanita yang bergambar dengan anjing bersambut hari raya apa tuan-tuan, di penjara tak silap saya, ataupun ditahan reman tuan-tuan. Kita tak menafikan kalau dia sengaja untuk nak memperkecilkan Islam, mempelekeh, perlulah dilakukan tindakan. Tapi apa cerita yang artis berpeluk-peluk ni tuan-tuan? Ini dua situasi lah kan. Artis yang berpeluk sana berpeluk sini, bahkan kalangan mereka ditepuk tangan pula, dihormati, bahkan dibagi anugerah pula tuan-tuan. Ini dua situasi yang kita kadang-kadang tak faham tuan-tuan kan. Jadi sebagaimana yang saya sebut tadi, sentuh anjing boleh samak, tapi sentuh wanita atau lelaki yang bukan mahram tuan-tuan, nak samak macam mana? Kalau tak bertaubat kepada Allah, tentulah disamak dengan api neraka nantinya di akhirat kan. Auzubillah min zalik. Okey. Kita masuk satu hadis lagi tuan-tuan dalam masa 5 minit ni. Abu Lais dari ayahnya meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya melihat seorang berpegang dengan kelambu Kaabah sambil berdoa. Tuan-tuan biasa pergi Mekah kan, tengok orang melekat bergantung dekat kelambu Kaabah kan. Apa doanya? Dia menyebutkan dalam doanya lelaki ini, yakni as'aluka bihurmati hadzal baiti an taghfirali. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan kehormatan rumah ini, maknanya merujuk kepada Kaabah ya, semoga engkau mengampunkan aku. Ini di antara isi doanya, wahai Allah, saya mohon kepadamu dengan kehormatan rumah ini, semoga engkau mengampunkan aku. Maka sabda Rasulullah SAW kepada hamba Allah tersebut, wahai hamba Allah, Rasulullah kata, mintalah kepada Allah dengan kehormatanmu, sebab kehormatan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada Kaabah ini. Sudah kata, maknanya kehormatan seorang mukmin itu kan, lebih besar di sisi Allah berbanding daripada kehormatan Kaabah ini. Lalu lelaki tadi berkata, ya Rasulullah, dia kata, dosaku sangat besar. Nabi SAW bertanya, apakah dosamu? Apakah dosa yang kamu lakukan? Kan? Maka jawab dia, sesungguhnya saya seorang kaya, seorang yang banyak harta, ternakan saya banyak dan kuda saya pun banyak. Tetapi jika ada orang yang meminta-minta kepadaku akan sesuatu, dia kata, maka dia kata, bagaikan sulutan api yang menyentuh mukaku. Kan? Maknanya kalau orang minta tu tuan-tuan, dia paling meluat, paling menyampah lah kalau tu dia nak digambarkan di dalam riwayat ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada lelaki itu, menyisihlah engkau daripadaku wahai fasik. Rasulullah kata,
Maknanya kalau orang datang kepada kita minta sesuatu sementara kita orang kaya, mana ataupun kita halau orang tersebut, ataupun ianya maknanya kita bencilah ataupun berpaling daripada orang tersebut, maka Rasulullah SAW kata kepada lelaki tersebut, jauhkanlah dirimu daripada aku. Kata Rasulullah SAW, wahai si fasik. Rasulullah kata fasik kepada lelaki itu, dia banyak harta. Apabila orang meminta kepadanya, orang yang memerlukan kepadanya, kemudian dia berpaling ataupun menghalau orang tersebut. Rasulullah kata lagi, jangan engkau membakar aku dengan apimu. Maknanya seolah-olah di muka lelaki ini, tuan-tuan, ada api yang akan menyambar baginda Rasulullah SAW. Seolah-olah api yang ada di mukamu itu akan menyambar aku, kata Rasulullah. Wallahi, kata Rasulullah, andaikan engkau puasa dan sembahyang selama 1000 tahun, dan kemudian engkau sebagai seorang yang tidak mengenal budi pemberian Allah. Maknanya, tuan-tuan, orang ni yang menolak orang yang meminta kepadanya ni, tuan-tuan, maknanya dia Rasulullah kata, seandainya kamu sembahyang selama puasa selama 1000 tahun pun tidak menyamai daripada apa yang kamu lakukan itu, kan? Jadi Rasulullah kata, kamu ni jenis manusia yang tidak mengenal budi akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah akan melemparkan engkau ke dalam neraka. Rasulullah kata, akan lemparkan engkau ke dalam neraka. Apakah engkau tidak mengetahui bahawa lu'n, cedera ataupun tidak mengenal budi itu termasuk daripada kufur, dan kufur itu di neraka, sedangkan pemurah, sedangkan dermawan itu daripada iman, sedangkan iman itu di surga. Allahu Akbar. Ini, tuan-tuan, sekali lagi, riwayat ini, hadis ini amat menggerunkan kepada saya, kepada kita. Dan biasanya apabila orang datang meminta kepada kita, kita berpaling, tuan-tuan. Jangan, artinya saya dan kita semua, saya nak ingatkan diri saya, apabila ada orang jumpa kita, jangan hampakan dia. Walaupun kita memberi, hanya kita bagi walaupun hanya RM1 yang semampu kita lah, tuan-tuan. Jangan dihampakan dia. Sebab apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita pun tak kenal, terutama orang yang kita yang tak kenal lah, tuan-tuan. Soal dia nak menipu tak menipu tu urusan dia lah, tuan-tuan. Itu antara dia dengan Tuhan lah. Yang paling penting, jangan kita hampakan. Apabila ada orang jumpa dengan kita, ketuk pintu rumah terutama, kan, jangan hampakan sama sekali. Sebab kita tak kenal. Mana tahu yang datang tu bukan manusia, malaikat pula yang datang, nak menguji kita. Sebagaimana riwayat yang pernah menyebutkan, malaikat datang menguji seseorang itu, yang semulanya diberikan rezeki, kemudian dia tidak memberikan orang yang patut menerima rezeki tersebut, kan? Jadi maka Allah SWT amat murka, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan fasik kepada orang tersebut yang dah bagi kekayaan tapi tidak mengenang budi. Akhirnya jadi Qarun lah, tuan-tuan. Jadi Qarun, na'udzubillah min dzalik, kan? Jadi, tuan-tuan, inilah saya sebagai renungan pada pagi ini, tuan-tuan. Dan pagi ini adalah merupakan pagi yang terakhir mungkin kita berpuasa di bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Tentulah kita mengharapkan natijah daripada puasa yang kita lakukan ini. Terutama saya nak ingatkan diri saya bahawasanya Ramadan adalah bulan Allah, Syawal pun bulan Allah juga, dan bulan-bulan seterusnya pun bulan Allah juga. Maknanya, tuan-tuan, kita bukan hanya dianjurkan untuk beribadah pada bulan Ramadan sahaja. Jangan apabila bulan lain daripada Ramadan kita tak pergi surau dah, kita tak pergi masjid dah, kan? Dan seolah-olah Allah ni hanya ada pada bulan Ramadan, ataupun malaikat rakib atid hanya bertugas pada bulan Ramadan. Selain daripada bulan Ramadan, dua malaikat ni bercuti. Seolah begitu, kan? Jadi, tuan-tuan, saya nak ingatkan diri saya, sebab malaikat maut pun dia bukan datang bulan Ramadan saja, bulan lain dia datang juga, tuan-tuan. Kita harapkan di saat malaikat maut datang menjemput kita, kita dalam keadaan melakukan amalan-amalan salih, insya-Allah. Okey, tuan-tuan, saya kata saja, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was so far from you.